Pada suatu ketika dahulu, hiduplah rakyatnya dengan penuh makmur, aman dan damai di sebuah kampung yang bernama Sileng. Kampung nan indah itu letaknya di tepi sungai menjadikan kegiatan perikanan sebagai sumber pekerjaan kepada penduduknya. Kampung itu sangat makmur kerana berada di bawah lindungan Raja dari Kayangan. Raja Kayangan sangat baik hati dan mengasihi penduduk di kampung jagaannya itu sehingga baginda sanggup menurunkan dewa-dewi yang merupakan anaknya sendiri. Mereka telah dipertanggungjawab untuk melindungi dan menjaga keselamatan penduduk di kampung itu. Semua dewa-dewi ini mempunyai kuasa sakti mereka yang tersendiri. Dikatakan ianya merupakan anugerah alam kepada mereka. Dalam kalangan dewi tersebut, ada seorang dewi yang sangat cantik bernama Mayang. Mayang sangat dikenali di kampung itu kerana kecantikannya dan keramahannya yang sering bertegur sapa dengan penduduk menjadikannya dewi yang amat disukai oleh penduduk kampung. Pada suatu hari, semasa Dewi Mayang sedang bermain di tepian sungai, kakinya terpijak tulang ikan lalu dia pun terjatuh ke dalam sungai. Mayang terkapai-kapai di bawah arus sungai. Kuasa saktinya tidak berguna kerana tulang ikan ialah kelemahan Dewi Mayang. Tolong! Tolong! Hanya dengan tulang ikan sahaja mampu menghilangkan kuasanya dan hanya mampu memperoleh kuasanya semula dengan syarat mandi di Telaga Tujuh Bunga yang terletak di Kayangan. Kerana terlalu penat dihanyutkan oleh arus, Mayang pun pengsan. Dalam keadaannya yang tidak bermaya, dia terdengar suara bisikan sayup-sayup terdengar mengatakan bahawa dia selamat. Setelah seketika, Mayang lalu tersedar dan melihat sekelilingnya. Keadaan usang rumah itu berpinggar-pinggar di matanya. Sejurus itu, lelaki itu pun memaling wajahnya yang tampan ke belakangnya untuk menjawab soalan Mayang dengan suara yang lembut. Juna menenangkan Mayang. Kita tak sapa, kena kami ada di situ. Ibu takut. Kamek lah yang nyelamat kita tadi di sungai. Kita boleh nunggah kamek Juna. Terima kasih dah nyelamat kami. Mungkin tak seeda, kali kami pun dah hanyut jauh ke sungai nun. Sama-sama Dewi Mayang. Semungkin kamek tandah kita gi aja. Kita Dewi dah jaga kamek semua di kampung tu. Nang dah jadi tanggungjawab kamek juga untuk jaga kita. Ketampanan Juna telah memukau hati Dewi Mayang. Apatah lagi jejaka itulah yang telah menyelamatkannya. Dewi Mayang berasa terhutang nyawa kepada Juna. Hari demi hari, Juna pula mulai menaruh perasaan kepada Dewi yang cantik itu. Mereka pemula sering bertemu di tepi sungai lalu menjalin kasih yang tak terhingga. Dewi Mayang yang menjaga sungai mula memberi hasil ikan-ikan kepada Juna untuk dijual di kampung. Kemewahan yang diberikan kepada Juna kerana kasih dan sayang Dewi Mayang yang tidak mahu melihat kekasih hatinya itu hidup dalam keadaan serba kekurangan. Hari demi hari, kasih sayang Dewi Mayang terhadap Juna semakin membara. Dek kerana terlalu menyayangi Juna, Dewi Mayang berhasrat untuk mengikat jalinan kasih antara mereka berdua. Mayang, jujur kamek pada. Kamek nang sayang menangan kita. Kita udah banyak nolong kamek. Kita terima kamek walaupun kamek tok manusia biasa aja. Kamek nolong kita tegal kamek sayang. Bukan tegal kita juga kalau kamek dah sedah di hayat tok. Kamek janji kamek akan jaga kita sampai bila-bila. Kamek seakan tinggalkan kita, Mayang.
Kita lah satu-satunya yang ada dalam hati kami. Sedang lain kita dapat ganti tempat kita. Begitulah janji yang dilemparkan Juna terhadap Mayang kerana amat menyayangi Mayang. Akan tetapi, percintaan antara Dewi Kayangan dan manusia adalah tidak dibenarkan sama sekali. Ia melanggar tujuan utama dewa-dewi diturunkan ke kampung itu. Kisah percintaan mereka sampai ke telinga Raja Kayangan. Raja Kayangan iaitu bapa kepada Dewi Mayang menentang akan hubungan mereka. Dewa dan Dewi tidak dibenarkan untuk mempunyai hubungan, apatah lagi untuk berkahwin dengan manusia. Raja Dewa murka dan lalu turun ke bumi untuk memutuskan hubungan Juna dan Mayang. Pada mulanya, si Juna tidak mahu memutuskan hubungan tersebut kerana sayangnya kepada Mayang. Lalu si Juna pun bersetuju kerana tamak akan harta yang ditawarkan oleh Raja Dewa. Si Juna memutuskan hubungannya bersama Mayang tanpa kata. Apabila Mayang mendapat tahu rancangan ayahnya untuk memisahkan Juna daripadanya, maka Dewi Mayang amat berduka cita dan patah hati. Setelah hubungan Juna dan Mayang berakhir, Juna pun berkahwin dengan wanita pilihan hatinya yang bernama Ayu yang merupakan anak ketua kampung tersebut. Beberapa bulan selepas itu, Dewi Mayang mendengar desas-desus orang kampung yang mengatakan bahawa Juna sudah pun berkahwin. Mayang terkejut. Untuk mengetahui kebenaran, Mayang pun ke rumah Juna untuk memastikan kabar angin yang sampai di telinganya. Setelah tiba di halaman rumah Juna, Mayang berteriak kuat memanggil nama Juna. Juna! Oh, Juna! Namun, seorang wanita yang cantik menyambut kedatangannya. Wanita itu bertanya kepada Mayang tentang hajat yang ingin disampaikan oleh Mayang kepada suaminya Juna. Kau tak siapa? Ni Juna, aku mau kelakar dengannya. Kami Ayu, bini Juna. Si Ayu kehairanan akan sikap Dewi Mayang yang bercakap kasar terhadap dirinya. Lalu, si Ayu pun terus memanggil suaminya untuk keluar berbincang dengan Dewi Mayang. Abang, ada orang mau temu kita. Mayang bertanya kepada Juna jika kabar angin yang didengarnya adalah benar atau tidak. Benarkah kita dah nikah dengan orang lain? Kita ingat sih janji kita dengan kami. Kami dah nikah dengan orang lain. Pergi kita esok. Kami simuk langgar lagi muka kita. Oh, jadi benarlah nak didengar kami selamat tok. Ni janji kita nak hidup semati dengan kami. Sampai hati kita bulat kami. Bodoh kita percaya kami. Tangga hidup kami kini. Kami dah si melu kita lagi. Kami dah cukup mewah dah kini. Sedarlah kita dan kami si mungkin dapat bersatu. Kami tok manusia. Kita Dewi. Sampai hati kita Juna. Kami sayang kita lebih dari nyawa kami empun. Si kami sangka selama tok kita cuma gunakan kami demi kemewahan kita. Mayang amatlah kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Juna sehingga sanggup memungkiri janjinya kepada Mayang. Mayang yang terlalu marahkan Juna menggunakan kuasa saktinya untuk membunuh Juna dan isterinya Ayu. Matilah Juna dan Ayu dibunuh dengan kuasa sakti si Mayang. Malahan, dia turut menghentikan air sungai daripada mengalir kerana berdendam dengan Raja Kayangan yang telah memisahkan dia dengan Juna. Akibatnya, para penduduk hidup dalam kesusahan kerana tiada sumber air dan makanan. Para dewa dan dewi menjadi marah dan kecewa atas perbuatan Dewi Mayang.
Mayang telah melanggar tanggungjawabnya yang bersumpah untuk menjaga dan melindungi penduduk kampung itu. Mayang dihukum. Akhir cerita, Mayang telah disumpah oleh Raja Dewa menjadi ikan betok dan dihukum untuk menjadi pelindung manusia dari anasir jahat seperti bala, jin, sihir, dan sebagainya sebagaimana amanahnya pada mulanya. Oleh hal yang demikian, ikan betok telah dipercayai dapat menghalau anasir jahat jika membelah ikan betok tersebut di dalam rumah. Moral dari cerita tersebut ialah tanggungjawab yang diberikan perlulah dilaksanakan dengan sebaiknya seperti kepercayaan yang telah diberikan ke atas kita. Kedua, janganlah menggunakan kuasa yang diberikan sesuka hati. Ketiga, kita perlulah bersikap rasional terutama apabila sedang berasa marah agar tidak menimbulkan perkara yang boleh merugikan pelbagai pihak.